إن الحمد لله والشكر لله على كل نعمة الظاهرة والباطنة قديمة وحديثة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita berada di penghujung Rajab, kemudiannya masuknya satu bulan lagi namanya Sya'ban. Hanyanya peristiwa yang agung yang berlaku atas baginda Rasulullah pada hujungnya Rajab itu, itulah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra ini dan juga Mi'rajnya termasuk daripada perkara yang dikaitkan dengan al-iman, beriman. Yakni bukan sekadar kita beriman percaya kepada Nabi SAW sebagai Rasulullah, itulah utusan Allah. Tetapi masuk keimanan kepada Rasul, beriman terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pengkabaran itu mensyariatkan. Maknanya dia sudah logik akal manusia sukar untuk menerimanya kerana kehidupan manusia melalui pengalaman-pengalaman, ada juga melalui kajian-kajian. Akan tetapi kalau sekiranya seorang Nabi, seorang Rasul yang cerita, maka wajib bagi kita menerimanya, dan wajib juga bagi kita beriman terhadap mukjizat baginda Rasulullah. Seperti mana mukjizat Nabi yang terbesar, yang paling agung sampai hari ini adalah Al-Quran. Dan beriman terhadap perkara khususiyat, iaitu perkara yang dikhususkan yang berlaku atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga ulama-ulama kita berfatwa, barang siapa yang menolak akan peristiwa ini maka hukumnya kafir. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran dan telah disepakati oleh ulama itu adalah dalil berlakunya Rasulullah Isra. Kemudian adalah Mi'raj. Mi'raj ini perjalanan baginda Rasulullah SAW ke langit. Isra perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Walaupun begitu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan seluruh daripada apa yang berlaku atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Quran itu menjadi usul. Usul ini menunjukkan pada pembukaan pada pintu bahawasanya itu adalah satu hujjah yang datang daripada Allah. Hujjatullahul balighah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala perintah kita salat, wa aqimus salat. Kemudian pula dalam salat ada rukuk, warka'u, kemudian ada sujud, wasjudu. Dalam salat bila kita mampu kita berdiri, wa qumu lillah. Tetapi bentuk salat itu melalui diri Nabi yang kita sebut sebagai hadis dia, sabdaannya, tarbiyahnya, bagaimana dia mengajar kita tentang erti maksudnya salat, cara kita bangun, cara kita berdiri, cara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada Rasulullah yang ada bentuk solat itu. Jadi begitu juga Isra wal Mi'raj, itu ada ayatnya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan masyhur, hanya yang perlu kita ketahui di sudut aqaid, di sudut aqidatul Islam, bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj menambah iman, dan bukannya adalah satu ujian iman buat kita. Bukan. Disebabkan perkara yang berkaitan dengan iman
bila disampaikan daripada baginda Rasulullah, sami'na wa ata'na, yakni Rasulullah bacakan Quran, sami'na wa ata'na. Rasulullah bersabda, sami'na wa ata'na, maknanya kami dengar dan kami mentaatinya, tanpa meragui dengan apa yang disabdakan oleh Rasul atau apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW Al-Quran. Kerana mustahil bagi Nabi tersalah dalam berbicara, sedangkan bicaranya Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia apabila berbicara, Nabi tidak berbicara seperti mana orang biasa berbicara. Ada kalanya manusia berbicara terintihannya atas pengalamannya, atas itu, atas ini, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atas wahyu, maknanya melalui bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sudut akidah wajib kita beriman tentang peristiwa ini dan mendengarnya kisah ini sehingga mengambil hikmah. Tidak lain adalah untuk menambah iman lagi, sebab dia berkaitan kitab Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang perlu kita ketahui bahawasanya dalam hal iman juga, termasuk juga di sudut akidatul Islam, perkara-perkara yang sam'iyat yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tidak wajib bagi kita menggambarkan, membayangkannya. Selain daripada itu, perkara mukjizat, selagi mana tak nampak dengan dua mata kita, sebab kita tak sezaman dengan Nabi, maka tak wajib juga untuk membayangkannya. Termasuk juga perkara khususiyat. Apa perbezaan mukjizat dengan khususiyat? Mukjizat adalah satu perkara yang luar biasa. Sebagian orang sebut mencari adat. Apa maksud mencari adat? Mencari adat maksudnya berlainan dengan akar penalaran manusia. Maksudnya seperti mana Rasulullah SAW bercerita tentang Isra' Nabi, Mi'raj Nabi, bagaimana Nabi dapat pergi daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu perjalanan, dalam satu malam. Dalam satu malam itu bukan sepanjang malam pula tu, sebentar saja. Nanti saya akan tafsirkan apa yang dikaitkan dengan perjalanan malam Rasulullah itu sebentar. Dan dia berlaku pada waktu malam seperti mana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu menggambarkannya. Bahkan sebagai ulama mengharamkan menggambarkannya dengan cara melukis-lukis dia. Maksudnya kalau sekiranya burak, jangan dilukis seolah-olah ini buraknya. Kalau langit pertama, jangan dilukis langit pertamanya, langit keduanya. Disebabkan segala perkara yang ghaib itu sam'iyat. Di sudut akidah, segala perkara yang sam'iyat ni sekadar kita dengar, tetapi kita tidak mampu untuk melihatnya. Seperti mana kita tahu dan kita beriman adanya syurga, adanya neraka, adanya hisab. Dan ulama mengatakan tidak wajib bagi kita menggambarkannya, cuma merasai perkara itu semua yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala wujud. Pada zaman Nabi ada saja orang yang menggambarkannya. Di kalangan para sahabat Nabi. Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat, secara umum ialah sabda Nabi, syurga Allah Subhanahu wa taala itu mata tidak pernah langsung melihatnya, sesiapa tidak pernah melihat. Mana hakikatnya syurga. Bahkan bila seseorang berada di syurga, hatinya tidak terdetik macam ni syurga. Maknanya kita hidup di dunia menggambarkan syurga, membayangkan syurga, 1% pun tak ada tu semua di hakikat syurga itu sendiri. Itu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah ganjaran yang disediakan oleh Allah untuk ahli syurga. Macam-macam Allah sebut dalam Quran, tentang pakaiannya, makan minumnya, istananya, macam-macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyebut, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tak ada siapa pun mengetahui dengan apa yang telah
rahsia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dengan mata dia. Mana di atas dunia ini kita lihat macam-macam, tapi yang macam-macam itu tak ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah mengenainya syurga pun adalah sam'iyat, satu perkara yang wajib kita dengar, wajib kita beriman dengan apa yang kita dengar. Jadi tentang mukjizat, takrifnya adalah satu perkara yang sungguh luar biasa yang berlaku atas Rasulullah dan disaksikan oleh sebahagian orang walaupun dengan jumlah yang kecil. Itu mukjizat, takrif secara ringkas. Manakala khususiyat adalah satu peristiwa, perkara yang luar biasa yang berlaku atas Nabi, tapi tak ada satu, walaupun dua mata manusia melihat, walaupun seorang tak pernah melihat perkara itu. Jadi secara umumnya, biasa apabila disebut Isra wal Mi'raj, maka disebut sebagai perkara mukjizat. Tetapi kalau dilihat pada takrif, dia lari sikit. Disebabkan takrif mukjizat, ada mata-mata menyaksikan perkara yang luar biasa atas apa yang berlaku atas Rasulullah. Antaranya mukjizat Nabi, air keluar pada celah-celah jari Nabi, dan itu mutawatir, mana ramai yang menyaksikannya. Dia berlaku dalam satu peperangan. Bahkan satu riwayat menyebut para sahabat yang melihat air yang keluar pada celah jari Rasulullah lebih 700 orang. Itu takrif mukjizat atas Rasulullah, kerana mustahil orang biasa boleh melakukannya. Buat bagaimana sekalipun dia tak akan dapat melakukannya. Seperti mana juga peristiwa di Mekah dulu, bulan terbelah, itu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Itu mukjizat. Mengapa? Orang beriman melihatnya, orang kafir Quraisy penduduk Mekah juga melihatnya pada waktu malam. Dia berlaku pada waktu malam. Lalu itu takrif mukjizat. Tetapi mukjizat bukan bermaksud agar orang kafir menjadi beriman disebabkan mukjizat. Makna memaksa orang kafir untuk beriman kerana mukjizat, bukan. Tetapi dakwah Rasulullah SAW menyebabkan mereka perlu masuk Islam, perlu beriman. Iaitulah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan tidak mensyirikkannya. Itulah da'watul Islamiyah. Tetapi perkara mukjizat untuk membuktikan yang berlaku itu seorang Nabi Rasul, bukan untuk memaksa manusia beriman ataupun masuk Islam kerana mukjizat. Oleh kerana itulah di kalangan para sahabat, bila melihat mukjizat, bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah iman mereka. Manakala bagi orang kafir, apabila melihat mukjizat Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, oh ini sihir yang dilakukan oleh Muhammad. Itu disebut oleh Allah dalam Quran. Ini adalah sihir, katanya. Maksud sihir adalah apa yang berlaku itu di langit itu bulan terbelah, hakikatnya tak berlaku, cuma mata mereka disihir melihat begitu. Itu sihir buat mereka. Dikhayalkan mata mereka, dikhayalkan pandangan mereka, dikhayalkan otak mereka, akal mereka, sehingga melihat sesuatu yang luar biasa berlaku di atas sana. Itu sihir. Bagi orang Arab memahami sihir begitu. Dia tidak ada hakikat, mereka mata mereka disihir. Itu adalah mukjizat. Khususiyat pula, tidak ada siapa yang melihatnya. Lalu Isra wal Mi'raj, soalannya, adakah sesiapa melihat peristiwa itu berlaku? Jawapan tak ada. Oleh kerana itulah jumhur di kalangan ulama-ulama hadis memilih ini perkara khususiyat, bukan mukjizat. Akan tetapi ulama-ulama kita, sebahagian ulama memasukkan juga khususiyat sebahagian pada mukjizat agar kita lebih mudah untuk memahami perkara mukjizat. Disebabkan apabila ia dikaitkan dengan khususiyat, agak sukar untuk kita memahaminya berbanding perkara mukjizat luar biasa. Sedangkan khususiyat pun luar biasa, hanya ketika mana dia berlaku tak ada siapa melihatnya.
mukjizat ketika mana dia berlaku, ramai orang melihatnya. Lihat saja, tapi tidak diperintah untuk beriman, tapi lihat untuk membuktikan Rasulullah itu Nabi Rasul. Itulah maksudnya. Itu dia sudah aqidatul Islam. Lalu kita kembali balik pada perbincangan kita tentang Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hanya saja yang perlu kita ketahui, Quran itu Quran Arabiah di dalam bahasa Arab. Perbicaraan Isra wal Mi'raj perlu perbahasan melalui adabul lughah. Maknanya adabul lughah, bahasa Arab ada adab dia, ada balaghah, ada sastra, ada bayat, ada badi', adanya ma'ani, ada arud, banyak lagi ilmu dalam bahasa Arab. Oleh kerana itu, apabila seseorang memahaminya ayat Quran melalui terjemahan semata-mata, maka dia tidak akan dapat melihat rahsianya Isra wal Mi'raj daripada kitab Allah. Sebab rahsia hikmah di sebalik Isra wal Mi'raj ada dalam ayat itu dulu. Sebab ayat itu mukjizat, ijaz kemu'jizatan Quran, agar kita melihat beza Quran dengan apa yang kita baca yang bukan daripada Quran. Itu sebab bahasa Melayu kita ini dia tidak ada adab bahasa, cuma dia mengajar kita sastra juga, prosa, macam-macam lagi lah. Tapi bahasa Arab itu mempunyai adabul lughah yang sungguh-sungguh dalam makna dan erti dia. Lalu bila kita pelajari ayat Quran, seseorang yang mengajarkannya wajib mengetahui pada ijaz, ghalib, nahu sarafnya, i'rabnya, balaghahnya tentang ayat Quran yang dia nak tafsirkan, agar tafsirannya itu tidak keluar daripada hakikat yang sebenarnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan kita mengetahui hakikat itu secara keseluruhan, tapi paling kurang hakikatnya ada yang kita tahu. Sebab hakikat yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalamnya. Kita perhatikan ayat ini di sudut lughah, di sudut bahasa. Kita tidak perhatikan di sudut terjemahan semata-mata. Boleh saja buka Quran tengok terjemahan, tak ada masalah. Tapi terjemahan bukan Quran. Terjemahan belum lagi nak sampai pada ijazul Quran, kemukjizatan Quran itu belum sampai pada terjemahan, mesti pada bahasa Arabnya. Adabul lughah. Seperti mana contoh, sebagai contoh ringkas kita baca Rabbi ghfirli, maksudnya kita biasa faham, Tuhanku ampuni aku, terjemahan kita. Tetapi kalau kita menterjemahkan melalui adabul lughah, balaghah dia, Rabbi ghfirli itu dia tidak dimaksudkan Tuhanku ampuni aku, tetapi bila maksudnya ilmu balaghah, adab dalam bahasa itu sendiri, maka dia akan diterjemahkan maksudnya, wahai Tuhanku, aku mohon keampunan daripadamu. Itu adabul lughah. Maka dia lebih beradab daripada wahai Tuhanku, ampuni aku. Seperti mana contoh, kita anak adik ibu, wahai ibu, saya nak RM1,000. Lalu kita dikatakan anak yang tidak beradab tiba-tiba nak minta ibu kita. Tetapi kalau sekiranya kita seorang anak, wahai ibu, adakah boleh bagi saya, boleh saya meminjam RM1,000? Itu lebih beradab. Itu contoh adabul lughah. Lalu dalam Quran pun penuh dengan adab dia. Lebih-lebih lagi yang berbicara, yang berkalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, bila Allah berfirman, firman Allah itu ada rahmat dia. Firman Allah Subhanahu wa taala adanya latif, maha kelemah lembutnya.
halimnya ada di situ dalam kalam Allah. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Quran, Kitabul Azim Al-Hakim, Yasin wal Quranil Hakim. Maknanya menunjukkan bahawasanya berfirman itu Al-Hakim, untuk kita mengetahui rahsianya, agar kita menjadi orang yang mengetahui hikmah di sebalik daripada apa yang difirmankan oleh Allah. Hikmah ni maksud rahsia. Lebih-lebih lagi yang menceritakan kepada kita rahsia ni adalah ulama-ulama sendiri, sebab mereka ahlinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan subhana. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut subhanallah, tapi Allah menyebut subhanallazi asra. Dimulai dengan subhana. Kalau kita belajar bahasa Arab, adabul lughah, pada adab dia adalah mulai dengan fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Maf'ul itu nombor 3. Subhana di sudut lughah bahasa, dia ditempati yang ketiga, maf'ul. Dan maf'ul di sini adalah maf'ulnya mutlak. Maf'ulnya mutlak bermaksud adalah penjelasan dan juga penegasan. Kalau ada kaitan dengan jumlah, nak ditegaskan itulah jumlahnya. Lalu bila dikaitkan dengan subhana adalah untuk menegaskan peristiwa ini benar-benar berlaku. Jangan menolaknya. Barang siapa menolaknya, kafirlah dia. Bahkan kalimah subhana itu masdarnya adalah sabaha. Masdar di sudut bahasa Arab, maknanya adalah tasbih. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perintah dalam ayat ini dengan fi'ilnya adalah seperti mana fi'il amar. Fi'il amar ni perintah bertasbih. Fasabbih, tidak ada, maka bertasbihlah kamu. Ataupun Allah Subhanahu wa taala menyatakan hamba-hambanya yang telah bertasbih, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, telah bertasbihnya makhluk di langit dan juga di bumi. Itu past tense. Ataupun Allah tidak menyebut dengan present tense ataupun mudhari' yang tadi madhi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, maknanya sedang bertasbih. Yang tadi telah bertasbih, ini sedang bertasbih. Yang pertama tadi contohnya adalah bertasbihlah. Tapi dalam ayat ni subhana, maf'ul mutlak. Apa maksudnya? Maksudnya Allah nak bagi tahu kepada kita, barang siapa yang memandang keagungan, kehebatan akan peristiwa ini dengan hatinya, akalnya, maka dia akan bertasbih kepada Allah. Subhanallah, itu maksudnya. Kerana peristiwanya Isra' wal Mi'raj bukan satu peristiwa seperti mana orang boleh sampai ke bulan ke, orang boleh sampai ke angkasa lepas. Itu peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala tak pandang pun, disebabkan Allah pun tak pernah perintah manusia untuk buat pesawat pergi duduk atas sana, pergi ke sana. Tidak. Dan itu tidak ada kaitan dengan keimanan. Kalau orang tu sampai ke bulan sekalipun, wajib beriman. Tak ada kaitan langsung al-iman dan aqidatul Islam. Sehingga mana kita mendengar ulama berfatwa, barang siapa yang tak percaya manusia dah sampai ke bulan, kafir dia. Mana tu ada begitu? Mana juga ulama kita berfatwa wajib bagi kita mempercayai manusia telah sampai ke bulan, pun tak ada kaitan langsung. Lalu bila tidak ada kaitan dengan akidah, dengan iman, tak perlu dipandang apa pun. Jauh lebih besar kita makan minum berbanding mengetahui orang dah sampai ke bulan. Mengapa? Sebab makan dan minum ada kulu washrabu, makan minum. Ada ayat Quran, manusia nak sampai ke bulan, manusia sampai ke bulan ke angkasa lepas ke, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, hanya sekadar alat dan teknologi. Tak ada dalam ayat Quran. Tapi manusia akhir zaman membesarkan peristiwa itu jauh daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ini jawapan, peristiwa Isra' wal Mi'raj hanya diterima bagi orang beriman.
Dan peristiwa Isra wal Mi'raj tidak perlu kita cerita kepada orang yang tak beriman. Kerana apa? Kerana hati mereka tertutup dengan iman. Ini cerita tentang iman. Hati mereka tertutup, mereka tak beriman. Bagaimana mereka nak percayai kisah ini? Yang lain pun mereka menolaknya, apatah lagi kisah yang luar biasa mencari adat gitu. Gitu. Dia menolak Rasulullah. Kalau Nabi cerita begitu, Nabi dia dah tolak, takkan nak terima pula kisahnya. Sedangkan hakikatnya dia dah tolak Nabi. Kalau tolak Nabi, tolak semua lah. Baca orang akhir zaman lah. Orang tu dia tak suka, dia benci, dia tolak. Tapi kalau orang tu bagi satu bilion, dia ambil juga. Contoh itu. Bil itu musuh saya tu. Mari satu hari bagi 2 juta. Kita ambil. Apa dalilnya boleh ambil? Itu saya belajar dulu, ustaz pun duk cerita begitulah. Kalau dia bagi, ambillah. Apa dalilnya ustaz? Dalilnya kisah Nabi Musa. Kan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu dibesarkan oleh Fir'aun sendiri. Fir'aun bagi-bagi macam-macam kat dia. Nabi Musa ambil sebab Nabi Musa membesar sampai dewasa di dalam istananya Fir'aun. Dia ambil tu. Apa maksud ambil? Duduk tinggal dengan Fir'aun. Mewah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia bagi tetap ambil. Nabi kemudian Fir'aun kata, aku yang jaga engkau wahai Musa. Apa jawab Nabi Musa? Terima kasih. Dia bagi walaupun musuh, ambil, terima kasih begitu. Sebablah adatnya manusia begitu. Kembali balik. Subhana menunjukkan kepada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini bila kita dengar, menghayati melalui kitab Allah, kita akan mula bertasbih subhanallah. Bahkan ayat pertama pun dah dimulai dengan subhana. Lalu ulama menafsiri permulaan subhana tidak lain agar kita ini dah termasuk orang-orang yang bertasbih kerananya. Kerana fi'ilnya mahzuf di sudut i'rab. Saya tak boleh nak jelas satu persatu lah bahasa tu. Cuma mahzuf di sini adalah kaitannya asal kalimah seperti mana nusabbihu. Kita dah termasuk orang yang bertasbih. Lalu kita ditanya, mengapa agaknya kita perlu bertasbih? Kita bertasbih kerana peristiwa ini. Lalu Allah pun menurunkan subhana. Seperti mana juga dalam surah Al-Mulk Allah menyebut tabaraka alladhi. Jadi tabaraka ini subhana. Tabaraka juga dikatakan maha suci. Subhana maha suci. Maha suci untuk siapa? Untuk Allah. Kemudian Allah membawa ayat alladhi untuk kita. Isim mausul. Terjemah Melayu kita ni kata sambung. Macam kita kata yang mana, tak sebut saja mana. Kita kata yang mana satu. Kita tak kata mana satu, tapi kita kata yang mana satu. Yang itu. Tetapi jangan kita ketahui alladhi ini memang maksudnya yang. Kita ambil pada lughah. Alladhi ini ada kaitan dengan kalimah sebelum dan kalimah sebelum lepas. Kenapa Allah menyebut alladhi? Menunjukkan bahawasanya di sini ada kaitan dengan Asra. Asra di situlah maksudnya peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita menyebut Isra, tapi di sini Allah berfirman Asra. Ya, sebab Asra itu fi'il madhi, past tense. Jadi bila dikaitkan dengan alladhi asra, subhanalladzi asra, maka menunjukkan di situ akan menjadi satu dhamir taqdirah huwa. Huwa itu dia. Oleh kerana itu bila diterjemahkan yang lebih sempurna, maha suci Allah, yang dia Allah asra, membawa jalan, telah membawa jalan. Sebab di situ pasti asra. Isra berjalan malam. Asra telah membawanya pada malam hari. Sebab asra itu sendiri kata ulama
daripada kalimah Isra memang jalan malam. Dia tidak berjalan pada waktu siang. Jadi siapa yang bawa jalan allazi, kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah ulama pun menambah maha suci Allah yang telah membawa jalan pada waktu malam akan hamba-Nya itu. Lalu dikuatkan oleh Allah dengan kalimah lailan bi 'abdihi lailan. Okey, asra yang telah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asra di sini pun adanya dhamir untuk huwa, maknanya untuk seorang tadi. Jadi peristiwa ini berlakuannya atas Rasulullah. Disebabkan apa? Sebab ayat Quran Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut bi Muhammadin, mana itu khusus Rasulullah. Tapi Allah menyebut bi 'abdihi. Lalu bila sahaja secara zahir ayat Allah tidak menyebut nama, dan bila ditengoknya kisahnya tentang surah Al-Isra, ini kisah Bani Israel. Oleh kerana itulah surah Isra dinamai dengan surah Bani Israel, disebabkan ayat pertama saja kisah Isra wal Mi'raj ataupun Isra, tetapi ayat berikutnya tentangnya Bani Israel, apa yang berlaku atas orang Yahudi. Kisah Bani Israel yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehinggalah apa yang diceritakan oleh Allah dibawa sampai zaman hari ini. Kisah tu Yahudi hari ini, Israel hari ini, kaitan dengan ayat tu, permulaan muka surat pertama tu. Lalu kata ulama, di sini kita tidak menafsirkan adalah Nabi Bani Israel, tapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu telah disepakati. Walaupun Allah menyebut bi'abdihi, kerana kalimat Asra hanya khusus buat Rasul, sebab Nabi cerita itulah dia. Nabi tak cerita Asra atau Isra, Nabi Rasul yang lain. Bi'abdihi, di situ ada huruf ba. Di sudut lughah, di sudut bahasa Arab, ba itu ada 14 maksud. Jadi nak ditentukan bi'abdihi, huruf ba di sini maksud yang mana dia. Lalu ulama menyatakan bahawa ba di sini idhafah, ba yang bersandar saja, bersandar balik pada abdi. Abdi, siapa hamba di sini? Dan hamba di sini mufrad, seorang. Kembali balik pada asra, mana seorang itu Rasulullah lah. Allah tidak menyebut bi'ibadihi. Kalau dikaitkan bi'ibadihi, maka bertentangan dengan asra kat situ. Sebab asra tu huwa untuk seorang, bi'abdihi untuk seorang. Kalau bi'ibadihi dah jadi jamak ramai-ramai. Kalau digabungkan asra bi'ibadihi, maka menunjukkan bahawa Isra wal Mi'raj berlaku ramai-ramai. Tapi tak berlaku gitu. Hi itu adalah dhamir untuk kembali balik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ba di sini ba idhafah, ba yang untuk menyandarkan kepada fi'il. Abdi itu adalah Rasulullah, dan fi'ilnya adalah menjadi fa'il. Maksudnya atas siapa dia berlaku, siapa yang Allah bawa dia, fa'ilnya siapa? Jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita belajar bahasa Arab, fa'il, fi'il tu akala, makan. Siapa yang makan? Muhammad, fa'il. Dia makan apa? Ar-raza, nasi, itu jadi maf'ul. Begitu. Asra bi'abdihi, kemudian kalimat lailan, malam. Di sini kita melihat hikmahnya. Allah tidak memilihnya naharan, itu siang, tapi Allah memilih untuk berjalan buat Rasulullah Isra itu daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa waktu malam. Ulama kita ditanya apakah hikmahnya Allah memilih Nabi berjalan waktu malam tu, membawa Nabi berjalan pada waktu malam tu. Ulama kita berijtihad. Mana ada pendapat pandangan ulama-ulama kita bahawasanya dikaitkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kerana perjalanan Nabi kembali atas diri dia sebagai ahli ibadah
Duduk bangun Rasulullah semua ibadah. Sampai tidur Nabi pun adalah satu ibadah. Oleh kerana itu, barang siapa di antara kita tidur macam tidurnya Nabi, tidurnya pun ibadah. Bahkan dalam satu riwayat, seseorang yang tidur, dia masih diberi pahala berjalan tu dia, kerana ada amalan baik yang dilakukan untuk manfaat orang lain. Contoh, kita ajar orang tu baca subhanallah, subhanallah, orang tu baca, kita waktu tu tidur, pahala dia baca dapat kat kita. Itu contoh amal dia yang paling kecil dia. Lalu kata ulama-ulama kita, banyak hikmahnya Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi kita jalan pada waktu malam. Hikmahnya yang terbesar kata ulama adalah malam adalah waktu yang paling sesuai untuk seseorang hamba bermunajat kepada Allah secara khusus. Sebab masing-masing manusia malam dia tidur. Waktu berlakunya Isra' wal Mi'raj itu, manusia memang sedang tidur. Mengapa agaknya? Sebab kisahnya dicerita sendiri oleh Rasulullah. Aku tidur bersama dengan bapa saudaraku Hamzah belah kanan. Aku tidur juga dengan sepupuku Ja'far bin Abi Talib belah kiri. Nabi tengah-tengah. Hadis sahih. Jadi waktu itu kebiasaan orang Arab sedang tidur, Nabi pun tidur. Bila waktunya kegelapan malam telah berlaku, maknanya kita kata waktu Isya itu. Cuma wallahu alam, kalau dikaitkan dengan waktu kita hari ini, pukul berapa agaknya berlaku? Pukul 12 ke? Pukul 11 ke? Pukul 1 ke? Pukul 2 ke? Wallahu alam. Yang wajib beriman malam pukul berapa tak perlu ditentukan, sebab Rasulullah pun tak pernah menentukan, sebab Nabi pun tak pernah sebut kat kita pukul 1, pukul 2, pukul 3. Tak menjadi usul pun, tak perlu diperbahaskan. Yang wajib beriman waktu malam, lailan. Lalu kata ulama-ulama kita, malam itu adalah malam yang terbaik untuk seorang beribadah. Dan kebiasaan Rasulullah, walaupun dia tidur, dia akan bangun untuk beribadah. Kerana wajib untuk Rasul bangun solat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ayat itu turun setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi dan juga Rasul. Dulu-dulu Rasulullah SAW sekadar diutus oleh Allah pergi dakwah agar manusia itu jadi Islam, beriman. Maknanya meninggalkan berhala itu semua, sembah Allah saja. Tapi belum ada lagi syariat ibadah. Lalu Rasulullah pun setelah dakwah pada siang hari, balik malam Nabi tidur, rehat. Lalu Allah memanggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila. Qum, di situ bangunlah untuk kamu beribadah kepadaku pada waktu malam. Maksudnya adalah as-salah, solat malam. Nabi pun bangun solat. Solat itu telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaedah solatnya paling pada ketika itu tidak ada jumlah. Terpulang nak buat berapa rakaat, tapi setiap kali dia buat 2 rakaat. Nabi solat sepanjang malam. Sampai pada waktunya Nabi bangun, Nabi akan solat sampai nak berjalan ke subuh. Itu juga bersama para sahabat ketika itu, kerana solat malam wajib sebelum difardukan solat 5 kali itu. Lalu Nabi menunaikannya, bangun. Lalu Rasulullah SAW memperhatikan satu malam datang 3 orang. Nabi tahu itu malaikat. Hati Nabi tidak tidur, sebab hati Nabi ini dia boleh melihat walaupun mata dia tertutup. Tu yang dikatakan matanya tidur, hati tak tidur. Maksud hati tak tidur, hati boleh melihat. Maka gabal fuadu ma ra'a. Nabi dia tidak mendustakan apa yang dia lihat. Fuad maknanya sama ada Mi'raj, Isra', hati Nabi melihat walaupun mata dia tutup. Dan itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata Aisyah, Nabi waktu malam dia boleh nampak macam siang. Dia tutup mata pun dia boleh nampak. Itu Rasulullah. Nabi solat di depan, Nabi boleh nampak jemaah kat belakang. Dan wajib beriman terhadap perkara tersebut, dan dia mutawatir. Dan ada ayat Quran berkaitan dengannya. Maka wajib kita beriman dengan perkara tersebut untuk menambah iman kita kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi kata, aku lihat ada 3 orang datang. Semua manusia, tapi hakikatnya asalnya
malaikat yang jadi manusia. Dan Nabi pernah melihat 3 orang malaikat ni dulu. Jibril, Mikail, Israfil. 3 orang pergi tengok. Lalu antara mereka bertanya, yang mana satu orangnya? Kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari orang yang mana matanya tidur, hati dia tak tidur, tapi dapat dikesan oleh Jibril dia. Sebab apa? Rasulullah dapat mengesan kehadiran mereka, walaupun Nabi matanya tidur, tutup je. Jibril dapat mengetahui hati Rasulullah sedang memandang dia. Lalu Jibril kata, ini orang yang duduk tengah ni, inilah orang yang Allah perintah untuk kita bawa dia. Dalam satu hadis, 3 orang ini datang malam tu, tapi belum bawa Nabi untuk Isra wal Mi'raj malam tu. Dia waktu malamnya lain, kata Rasulullah. Maknanya dia datang tengok, ini orangnya. Lepas tu selesai naik ke langit. Pada malam yang lain Rasulullah pun tidur juga. Maksudnya dia tidur seorang-seorang pula dekat rumahnya Abu Talib. Sebab Rasulullah dah tak ada isteri waktu tu, Khadijah dah wafat, Abu Talib pun dah tak ada. Lalu Rasulullah pun tidurlah di rumah sepupu sepapat dia. Rumahnya rumah Ummu Hani, sepupu Rasulullah. Di situ juga Sayyidina Ali waktu tu kecil. Itu juga rumahnya Ja'far bin Abi Talib. Gitu. Sepupu Rasulullah semuanya. Dan Rasulullah dibesarkan oleh Abu Talib sampai lebih 40 tahun Nabi duduk dengan Abu Talib sampai Rasulullah berkahwin. Dah kahwin pun Abu Talib tu masih hidup. Nabi pun dakwah dia, tetapi dia tak mau ya la ilaha illallah. Tapi dia percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yang lain itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur. Hati Nabi tak tidur, mata dia tidur. Lalu kalau Rasulullah mengatakan, itu aku nampak Jibril datang, dia angkat, dia buka atap tu. Bila buka atap, aku nampaklah langit. Lalu kata ulama, hikmahnya adalah Rasulullah akan dibawa ke langit. Hikmahnya gitu. Tetapi Jibril alaihi wasallam walaupun dia buka atap, tapi dia tak masuk daripada atap. Dia tetap juga pergi ke pintu, beradab dengan Rasul, ketuk. Habis buat apa buka atap? Itulah mengambil hikmah, kata ulama, agar Rasulullah tersedar tengok langit. Dan Rasulullah akan dibawa naik ke langit. Ulama berijtihad, ini pendapat ulama. Wallahu ta'ala alam hakikat sebenarnya. Lalu Rasulullah pun bangkit, bangun, buka pintu. Jibril, ya Muhammad, ikut aku. Jadi di sini peristiwa Isra tidak lain melainkan satu peristiwa yang Nabi tak tahu perancangan Allah lakuatannya untuk Isra wal Mi'raj. Itulah maksudnya seorang Nabi mengikut wahyu. Kalau wahyu tak turun, tak beritahu, Nabi takkan nak tahu perkara itu laku. Dan Nabi tak buat persediaan pun. Tidak ada. Nabi tidur je malam tu. Sampai satu waktu, mungkin tengah malam ke, Nabi akan bangun untuk solat. Lalu ketika sebelum Nabi bangun tu lah Jibril datang. Dan itulah waktu Nabi untuk solat juga. Maknanya Jibril alaihi wasallam dia tak ganggu ibadahnya, kewajipannya Allah wajibkan kepada Nabi, walaupun Nabi dibawa Isra wal Mi'raj. Disebabkan apa? Sebab bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut Jibril, Jibril mengetahui kewajipan yang Allah telah wajibkan kepada Nabi dia. Itu pasal bila naik Buraq, berhenti satu tempat, Jibril kata, ya Muhammad, engkau boleh solat. Solat malam 2 rakaat kat sini. Bila selesai, Nabi tak pernah sampai, Jibril bagi tahu tempat kau solat tadi itu Madian. Nabi Musa alaihissalam dulu dia balik daripada Madian, nak balik ke Mesir daripada Madian. Dia berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Dia dapat tongkat kat sana. Kat situ ada satu pokok. Nabi Musa alaihissalam, Allah wahyukan kepadanya, wa ana akhtarutuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Di situ ya Muhammad, tempat kau solat tadi, pokoknya sebelahmu je. Sebab di situ dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, anastun nara, aku melihat satu api, tapi bukan api membakar, dia bercahaya. Maknanya keluar cahaya pada pokok tu macam api yang nyala-nyala. Selesai. Betul Rasulullah meneruskan perjalanan, kata Jibril, ya Muhammad,
solat lagi kan? Solat malam tu adalah wajib Rasulullah. Lalu Nabi pun solat. Selesai solat, Jibril kata, itulah tempatnya Nabi Musa bermunajat dulu. Itu Bukit Tursina. Lepas tu sampai ke Baitul Lahmi, tempat yang kau solat 2 rakaat tadi, itu tempat lahirnya Isa ibn Maryam. Sampai ke Masjidil Aqsa. Bila sampai ke masjid, solatlah tempatnya. Lalu Jibril alaihissalam pun kata, ya Muhammad, solat. Lalu Rasulullah kebiasaan Nabi akan solat itu Masjidil Aqsa, Nabi tak pernah sampai. Lalu Nabi pun masuk dalam masjid. Nabi nak solat malam, tetapi kata Rasulullah, apabila aku masuk, ada seruan azan, ada muazzin. Kemudian pula berhimpun, berkumpul yang ramai jemaah memenuhi masjid itu. Lalu Jibril alaihissalam pun membawaku sampai ke depan, ya Muhammad, jadilah imam. Dan Rasulullah tak tanya apa pun pada Jibril. Kenapa? Kerana apa? Kerana Jibril alaihissalam utusan Allah, sami'na wa ata'na. Jangan ditanya dah. Itulah sifat Rasulullah. Itu pun Rasul. Jibril tu Rasul. Terus dia tak tanya. Terus dia jadi imam. Tak tanya pun. Rasulullah pun jadi imam. Allahu Akbar. 2 rakaat solat. Belakangnya penuh dengan jamaah. Dan Nabi tak pernah lihat. Habis solat, Jibril pun tanya, ya Muhammad, adakah kamu kenal siapa jadi jemaah kamu di masjid ni? Ya Jibril, aku tidak pernah melihat mereka, lalu aku tidak kenal. Itulah semuanya para Nabi Rasul yang pernah diutus oleh Allah menjadi makmum buat kamu ya Muhammad. Bahawa Rasulullah pun tahu seluruhnya. Nabi yang diutus, kata Jibril, menjadi makmum buatmu. Apa maksudnya di sini? Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, layaklah dia jadi imam. Dia sayyid, dia penghulu para Nabi Rasul. Selesai. Ceritanya kan panjang, takkan kita nak cerita semua. Ini bawa Isra, belum Mi'raj. Nak Mi'raj tu seekor kambing kena ada kat luar tu. Isra tak perlulah nasi goreng ke apa-apa boleh dah. Rasa tak sempat nak cerita atas tu, cerita bawah sudah lah. Isra tu bawah, Mi'raj tu di atas. Lalu selesailah Rasulullah SAW Mi'raj, Nabi pun turun, Nabi pun balik. Tapi kisahnya lagi, bila sampai ke masjid, Nabi dah turun ke masjid balik, Masjidil Aqsa. Nabi solat lagi, jamaahnya Nabi Rasul tadi. Itu yang hadis Rasulullah. Nabi kata, al-anbiya ahya'un yusalluna fi kuburihim. Masjidil Aqsa hakikatnya adalah barzahnya untuk para Nabi Rasul berhimpun pada waktu malam untuk solat. Lalu Nabi kata, para Nabi-Nabi semuanya masih hidup, mereka itu solat di kubur mereka. Masuk fi kuburihim adalah Masjidil Aqsa, itu kubur dia. Secara arwah, roh berhimpun untuk solat. Bahkan Rasulullah SAW sebelum nak sampai ke Baitul Maqdis itu ataupun Masjidil Aqsa, Nabi duk tengok, sebab Nabi pernah bermimpi melihat Nabi Musa. Ini Nabi Musa sedang solat, diri rukuk sujud dalam kubur dia. Lalu tu yang Nabi menyatakan para Nabi Rasul itu masih hidup, mereka solat dalam kubur. Tapi Nabi sebut fi kuburihim, itu barzah. Bila barzah, kita yang hidup tak nampak dah mereka sedang solat. Kalau kita pergi ke Masjidil Aqsa hari ni, sepanjang malam kita iktikaf di situ, pun kita tak nampaknya roh-roh para Nabi sedang solat. Tapi hakikatnya mereka sedang solat berjemaah di situ. Dan kita pun tak dengar azan. Sedangkan Rasulullah kata, bila aku sampai dengar azan. Azan ni adalah kewajipan untuk solat para Nabi Rasul waktu malam. Itu yang Rasulullah wajibkan untuk solat malam. Lalu para Nabi Rasul semua masih solat dalam barzah, makna dalam keadaan arwah sekalipun, roh. Tidak mustahil mereka akan beribadah kepada Allah walaupun telah wafat. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Yang tak ada solat ni dekat syurga. Ini masih terikat dengan dunia dia, tak ada masalah. Bahkan ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kalau aku mati, aku nak solat dalam kubur. Lalu seorang itu pun diriwayatkan dia bermimpilah orang ini sedang solat. Lalu tanya kakak dia, aku bermimpi abangmu solat dalam kubur. Ya, aku dengar abang aku lebih 40 tahun dalam doa munajat dia, ya Allah, aku nak solat dalam kubur. Mimpimu betul dah tu.
Dia bukan Nabi Rasul, dia umat Rasulullah. Maknanya ada di antara kita para awliya Allah, ahya, dia hidup. Mana hidup dengan ibadah. Sebab hidup itu masuk ibadah. Ibadah itu maksudnya kehidupan. Itu pasal bila orang tak beribadah, walaupun makan, walaupun minum, hidup begitu, hidup begini, dia mati sebenarnya, walaupun belum mati lagi. Sebab kehidupan itu adalah menunjukkan pada ibadah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita ibadah agar hati kita hidup. Lalu selesai, Rasulullah pun balik. Bila Nabi SAW pun balik, Nabi pun pergi baring balik. Nabi akan bangun untuk solat malam. Sampai ke subuh tak ada solat subuh lah, belum fardu. Jibril tak ajar lagi, Allah tak perintah. Walaupun kefarduan 5 tu dah ada. Jibril datang waktu zuhur, tapi 2 hari. Waktu awal, hari pertama. Waktu yang kedua, waktu akhir, hari kedua. Barulah Rasulullah kumpulkan para sahabat, ajar solat 5 kali itu. Hari yang 3. Besok tu Nabi cerita dalam peristiwa itu. Nabi panggil-panggil orang yang telah beriman. Ada yang kafir, murtad, dia tak percaya. Ya Muhammad, mulai hari ini kami tak percaya. Ada ke kamu menyatakan kamu pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke Palestin, naik ke langit hanya dengan satu malam? Kami tak boleh nak terima lah. Oleh kerana itulah hari ini orang etis ke, orang ahli falsafah ke, tak boleh cerita Isra wal Mi'raj, memang mereka tolak. Jangan cerita kat mereka, tak perlu. Sebab pada zaman Rasulullah pun ada orang yang macam tu pemikirannya. Oleh kerana itu kata ulama, tentang Isra wal Mi'raj tak perlu dikaji di sudut saintifik, sains ke teknologi ke, tak perlu. Kerana Isra wal Mi'raj, Asra adalah Nabi tempat dia baring tu panas lagi. Nabi sampai, panas tu pun tak hilang. Apa maksudnya? Perjalanan tu sangat-sangat luar biasa. Sebab sepantas kilat dia berlaku. Naik ke langit tak ada masa, tak adanya siang malam. Malam itu antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, itu je malam. Malam itu gelap, tapi Rasulullah melaluinya seperti mana cahaya yang menyinari waktu malam tu. Contoh kita, kalau sekiranya kita bergerak malam, mana nak nampak jalan? Kita tak gerak dah kalau sekiranya tak ada suluhannya. Duduk diam-diam aja. Tapi Rasulullah macam-macam yang berlaku atas Rasulullah pada malam tersebut. Bahkan untuk menolak orang yang berahli falsafah. Teori falsafah bila sebut malam adalah waktu yang sangat menghinakan, sebab dia gelap. Orang tak boleh buat apa-apa. Bagi ahli falsafah macam Plato, Aristotle, dia kata malam itu waktu untuk tidur saja, tidak sesuai untuk manusia buat sesuatu aktiviti. Sebab barang siapa buat aktiviti waktu malam, dia akan mendapat kecelakaan. Ahli falsafah cakap begitu. Bahkan Barat sendiri pun mengajar bahawa semalam itu sesuai untuk istirahat, dia tidur, jangan bangun, sebab apa yang dilakukan waktu malam tak memberi manfaat. Itu falsafah juga, teorinya orang Barat. Jepun pun gitu teori dia. Itu pasal kehidupan Jepun itu adanya cahaya matahari yang bersinar, itu kehidupan. Selagi mana dia tak naik, macam kematian. Lalu kita menolaknya itu semua. Wallahu ta'ala alam. Jadi semoga kita mengetahui di sudut lugah, mana di sudut bahasanya tentang Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.